Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia, surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu lagi dalam program Daurah Ramadan. Dan pada petang ini kita ingin berkongsi satu hadis Nabi SAW berkaitan tentang kelebihan Ramadan itu sendiri. Hadis riwayat oleh Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, sahabat besar yang berada dalam didikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang hidupnya, meriwayatkan ribuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa tak kenal Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Banyak hadis-hadis Nabi datang bersumber Abu Hurairah. Sebab hampirnya dia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sentiasa berkhidmat dengan Rasulullah, jadi khadam Rasulullah. Beliau berkata bahawa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, idza jaa Ramadan, apabila masuknya bulan Ramadan, maksudnya matahari anak bulan telah pun kelihatan, menandakan bahawa bulan Ramadan telah pun masuk. Bermula pada waktu maghrib, awal Ramadan, malam Ramadan, bermula dari situ Nabi kata idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah, pintu-pintu syurga akan dibuka.
Nabi kata abwabul jannah, maknanya pintu-pintu, banyak pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga banyak dibuka. Untuk siapa? Untuk orang yang dapat meraihkan, menghayati Ramadan. Apa maksud menghayati? Hayah dalam bahasa Arab maksud hidup. Apa dia? Menghidupkan Ramadan. Ramadan ni perlu dihidupkan dengan amalan-amalan kita. Sebab pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Sebab pintu syurga ni ada ketika dia ditutup, ada ketika dia terbuka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, mafhumnya ialah menyatakan bahawa setiap hari Isnin dan Khamis pintu-pintu syurga akan dibuka oleh Allah Ta'ala, kecuali kepada orang-orang yang syirik dan orang-orang yang bermusuh-musuhan. Allah kata kepada syurga, pintu-pintu syurga, tutuplah sementara, tangguhkan sementara sehingga dua orang yang bermusuh ini berdamai. Tangguhkan sementara sehingga dua orang bermusuh ini berdamai. Tangguhkan sementara sehingga dua orang bermusuh ini berdamai. Nabi beritahu begitu, bahawa pintu syurga ini telah dimaklumkan oleh Allah Ta'ala, diarahkan oleh Allah Ta'ala, tertutup sementara bagi orang-orang yang sedang bermusuh-musuhan sehingga kedua-duanya berdamai. Setiap hari Isnin dan hari Selasa, seminggu 2 kali. Setiap hari Isnin dan hari Khamis. Tapi pada bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, siang dan malam, pintu syurga dibuka oleh Allah seluas-luasnya. Ibarat macam kita dimaklumkan bahawa pasar raya, sebuah pasar atau seorang tempat shopping kompleks ini dimaklumkan bahawa akan dibuka selama 30 hari, siang dan malam tanpa henti. Orang boleh datang, pilih barang-barang mana yang dia nak dengan harga-harga yang murah. Berebut kalau kita ada tawaran kan, harga harga murah, promosi harga murah, berebut orang datang sampai barang habis. Ada lagi yang masih tak dapat, berebut. Ibarat macam pada bulan Ramadan, kita isiarkan bahawa akhir ini ada pengedaran bubur lambuk. Penganjur hanya sediakan mungkin dalam 300 packs atau dalam 150 pack atau dalam 200 pack. Bagi tempat yang besar mungkin 1000 packs, 1000 bungkusan. Tetapi yang menghadir itu bukan 1000 saja, mungkin 2000, 3000. Jadi ada kemungkinan orang yang dapat, ada juga kemungkinan ada yang tak dapat. Dan ada kemungkinan juga ada orang yang cedera kena berebut untuk mendapatkan bubur lambuk percuma. Ada juga orang yang susah dahulu sebab terpaksa cari parking yang terhad. Kadang-kadang parking jauh, berjalan kaki semata-mata nak mengambil bubur lambuk percuma untuk dihidangkan pada ahli keluarga supaya mereka dapat makan. Kadang-kadang ada yang cedera, naik motor jatuh cedera untuk mengejar bubur lambuk percuma. Ada ketiganya dapat bubur lambuk tapi tengah jalan tinggal plastik saja, bocor. Ada ketiganya ada orang dapat seplastik bubur lambuk, letak dalam bakul motor, tinggalkan sekejap untuk ambil barang yang lain, balik dah tak ada orang ambil. Sukarnya tuan-tuan, perempuan, saudara-saudari ini kasih Allah untuk mendapat benda yang percuma, yang berharga. Tetapi Allah kata, aku sediakan benda ni, syurga ni terbuka untuk kamu, ambil. Pilih sendiri. Kalau kamu dapat banyak, kamu punya bahagian. Dapat sikit pun bahagian kamu sendiri. Apa yang kita perlu buat sebenarnya bulan Ramadan, terpulang pada diri kita. Buat kebaikan. Sebab kebaikan membawa kita ke syurga. Allah sediakan package, Allah kata nak ambil. Aku tak peduli, banyak mana kamu ambil. Dapat banyak pun aku akan beri. Dan Allah beritahu pada Rasulullah SAW, aku gandakan lagi. 1 ambil, aku gandakan 10 kan aku gandakan 700 dan ikut kemampuan aku. Sebab Ramadan ni balasannya sisi Allah SWT. Sebab orang yang puasa dalam Ramadan kadang-kadang kita tak tahu. Orang yang sedang puasa benda yang rahsia, kita tak tahu sama ada dia berpuasa atau tidak. Kadang-kadang kita tengok orang tu letih, lembik, tapi kita dapat tahu bahawa dia tak puasa pun, dia dah makan banyak kali pun, tapi sebab nafsu dia, perut dia memang kerap lapar. Kejap-kejap nak makan, kejap-kejap nak makan. Rasa lapar. Sehingga orang kata kau ni ada saka, tak habis-habis saka kau ni. Kerja makan tak seperiuk pun habis. Ada orang begitu. Sebab dia rasa lapar, cepat lapar. Ada yang makan sekali, kenyang sampai ke petang, sampai ke malam. Jadi, puasa dia benda rahsia si Allah SWT. Kita pun tak tahu sama ada orang tu puasa atau tidak kalau dia tak maklum. Kadang-kadang kita tengok macam orang puasa tapi tak puasa. Kadang tengok orang macam tak puasa, steady, tenaga kuat, tapi tanya dia puasa.
Hanya Allah sahaja yang tahu. Jadi Allah sediakan di bulan Ramadan banyak amalan. Bermula pada amalan sahur sampai amalan berbuka, sampai amalan qiyam, sampai amalan seterusnya. Dalam amalan sahur Allah sediakan ganjaran lagi. Sebab nak rebut syurga, pintu syurga sudah terbuka luas sepanjang bulan Ramadan. Bukan satu hari, sepanjang bulan Ramadan. Siang malam, siang malam, siang malam, siang malam. Termasuk waktu tidur kita pun diambil kira. Sahur, fi sahuril barakah. Dan waktu sahur, sahur itu waktu barakah. Ada keberkatan, ada ganjaran besar. Sehingga Nabi kata, hendaklah kamu melewatkan sahur. Satu ganjaran besar ada kat situ. Nak bawa manusia ke syurga, Allah beri tabur sebab banyak gambar. Ganjaran-ganjaran Allah tabur. Banyak barang-barang untuk kita rebut. Jadi Allah selalu sebut dalam Quran, fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu untuk merebut benda-benda baik. Terpulang pada diri kita, sama ada kita rasa, oh ada masa lagi kita tangguh. Itu terpulang. Maka rezeki kita takat tu je. Ada yang dapat, banyak dapat, rasa bangga, seronok. Sebab dia rebut apa yang Allah tawarkan, dia rebut. Benda ni hanya datang sekali setahun, hanya sekali. Benda yang sekali ni kan kadang-kadang kita kena kita teliti betul-betul dalam bab solat dan sebagainya. Ada orang pergi haji, untuk kali pertama dia pergi haji, dia buat yang terbaik, lepas tu balik dia rasa puas. Bagi orang yang pergi haji, dia buat cincai-cincai ataupun ala kadar. Bila dia balik, baru sedar, alah mak ruginya aku tak buat elok-elok, rugi. Banyak benda aku buat, banyak benda aku boleh buat tapi aku tak buat. Dengar orang cerita, pergi sini dia tak buat, pergi sini tak buat. Ada orang cerita semua pergi tempat dia buat. Ada sampai sunat banyak, ada baca Quran banyak. Kita, orang yang pergi haji, mungkin kesempatannya tak ada ataupun memang malas. Akhirnya kita fikir, tak apalah, lain kali kalau ada rezeki, kita akan pergi lagi. Tidak sama dengan yang pertama. Sebab yang pertama tu wajib, yang kedua tu adalah sunat dan seterusnya. Jadi begitu juga solat. Kalau kita solat zuhur kali ni, hari ni kita nak solat zuhur hari ni, yang pertama kita buat yang sempurna mungkin. Kalau ikut imam lah. Kalau jadi imam sempurna mungkin. Tapi bila kita rasa tak puas hati, kita nak ulang balik zuhur kita pada waktu yang seterusnya. Lepas habis solat zuhur, kita tak puas hati, rasa tak sempurna sangat, kita ambil uduk lagi, nak buat lagi solat zuhur untuk kali kedua. Tak sama. Sebab Allah kata yang pertama itu wajib, yang kedua itu adalah sunat. Jadi yang wajib ni tuan-tuan perempuan, kita kena buat yang seteliti yang mungkin. Kita kena study pun sekarang. Tempoh masa yang ada tak panjang. Kita study sebelum masuk Ramadan, kita kena study. Bila masuk Ramadan, kita tak terpinggir-pinggir. Sekarang kita dah berada di bulan Ramadan. Apa yang kita perlu buat? Sahur, eloklah Nabi kata selewat. Kita ambil waktu yang lewat. Tak semestinya bila nak azan betul, kita tak lewat lebih kurang hampir 20 minit sebelum waktu subuh. Kita makan benda ala kadar. Kita rasa lapar biasanya. Sebab apa kita cepat lapar? Sebab kita makan benda manis. Kita makan benda-benda yang masin. Kita makan benda-benda yang masam. Maka akan cepat lapar. Kalau makan benda-benda yang asli manis, contoh kurma, tempoh yang sebenarnya panjang. Jadi tuan-tuan perempuan yang dimandat Allah SWT, ambil kesempatan sahur tu. Ambil kesempatan solat subuh berjamaah. Ganjaran masa tu semakin besar. Ganjaran besar. Kita mungkin tak berkemampuan untuk pergi Masjidil Haram, pergi Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nabi kata siapa yang solat di Masjidil Haram dapat 100,000 ganjaran. Siapa yang solat di Masjid Aqsa dapat 50,000. Siapa yang solat di Masjid Nabawi 10,000. Kita tak mampu tuan-tuan, kita bukan jenis orang kaya. Ada orang kaya tak ada masalah, ada banyak benda, banyak cara untuk dia pergi dan buat amalan di sana. Duduk sepanjang bulan Ramadan pun mungkin tidak ada apa masalah. Bagi yang tak berkesempatan, bagi yang tak berkelayakan, bagi yang tak berkemampuan, kita tak mampu tuan-tuan, Ramadan adalah bulannya. Usahakan yang terbaik. Banyak bulan-bulan yang lain, tapi bulan ni bulan yang paling baik. Sebab Allah kata di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza jaa Ramadan, futihat abwaabul jannah." Akan dibuka pintu-pintu syurga. Kita tak mampu tuan-tuan. Sebab amal-amal syurga banyak yang kita boleh buat. Solat sunat tak boleh buat di bulan Ramadan. Solat sunat sebelum subuh, solat subuh kemudian diikuti dengan baca Quran sebagainya. Banyakkan amalan zikir, banyakkan amalan baca Quran. Sebab pintu syurga sudah terbuka. Bila terbuka pintu syurga, maksudnya ialah seluruh kebaikan diserahkan pada orang yang melaksanakan ibadah tersebut. Jaga mulut, jaga hati, jaga mata, jaga telinga untuk menjaga kesucian Ramadan. Itu tuan-tuan perempuan.
Bila Nabi kata kita kena buat dan kita kena hayati dan kita kena berebut peluang tersebut. Sebab peluang ini hanya datang sekali dalam setahun. Kita tak akan jumpa Ramadan dalam setahun 2 kali, tak akan jumpa. Kita tak jumpa Ramadan dalam setahun ni sebut tahun Islam. Ada kata, ustaz, ada saya jumpa ada 1 tahun sampai 2 kali puasa. Itu tahun Masihi. Kita kira dalam 1 tahun Islam daripada Muharram sampai Zulhijjah. Hanya sekali Ramadan berada di situ. Jadi kalau kita jumpa Ramadan, kita dah berada di bulan Ramadan, kita kena rebut Ramadan itu sendiri. Amalan-amalan kita, solat tarawih jangan tinggal. Dia memang betul sunat muakkad, tapi sunat muakkad sunat yang paling dituntut. Sunat muakkad paling dituntut. Jumlah ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu buat 8, buat 8. Kalau mampu buat 20, buat 20. Mungkin ada lebih daripada itu. Jadi ikut kemampuan. Hari ini kita mampu buat 8. Ya, sila buat 8. Akan datang kita mampu buat 20. Silakan. Jangan bergaduh hal jumlah rakaat. Jangan bergaduh hal jumlah rakaat. Saya tak sukalah surau ni, masjid ni kena buat 20. Ada orang kata, kami mampu 8. 8 je lah. 8 hanya kita banyak masjid dan surau kadang-kadang letakkan 8 sebagai takat minimum. Sebab orang boleh ikut semua sekali 8. Tapi kalau kita ada kemampuan lebih, kita solat bersendirian. Tambahkan lagi sampai 20 rakaat. Apa tambah ke yang lain-lain pula. Kalau kita mampu diri dengan solat sunat yang lain. Habis tu berhenti baca Quran, bacalah Quran. Khatamkan sebanyak mungkin di bulan Ramadan. Sebab ini bulan syurga. Bulan syurga, bulan diturunkan banyak nikmat-nikmat syurga. Allah beri macam-macam ganjaran yang berlipat-lipat kali ganda. Kalau Allah bukakan hijab tuan-tuan dan Allah bukakan hijab, bagan rahmat turunkan, pahala turun sebanyak-banyak daripada langit. Kita tengok, ya Allah, banyaknya. Akhirnya kalau kita tak buat apa-apa, kita akan menyesal. Macam satu kisah, bagaimana ada 2 orang pemuda yang bertengkar mulut tentang satu pertanyaan tak dapat dijawab. Apa dia? Apakah akan berlaku setelah manusia mati? Apa perasaan emosi seorang manusia bila dia mati? Akhirnya tak banyak jumpa Nabi Daud AS. Nabi Daud kata, boleh, aku akan terangkan dengan syarat kamu bawa 2 seorang satu bunyi. Jadi diceritakan bahawa dua-dua bawa 1 bunyi. Jadi Nabi Daud kata, kamu yang sebelah kanan aku pergi pungut sebanyak-banyak batu yang berada sehingga penuh bunyi, datang kemari. Yang kamu sebelah kiri, buatlah sebanyak-banyak yang kamu mampu untuk memungut batu-batu ni, bawa kemari. Akhirnya manusia bila nak minta jawapan hanya sekadar lisan, bukan untuk perbuatan, buat ala kadar. Yang sebelah kanan pungutlah batu. Malah kalau hati marah, kita nak minta jawapan, dia suruh kita buat kerja pula. Bukan apa kaitan soalan tadi dengan batu yang perlu dipungut. Tapi buat juga. Ambil batu besar yang kadar mana boleh angkat, letak dalam guni, dah terus datang balik jumpa Nabi Daud. Nabi Daud kata, sekejap sangat. Nah, ini je lah yang saya mampu buat. Banyak ni je lah. Nabi Daud kata, ada masa lagi ni, pergi lagi cari. Nanti kamu ada masalah nanti. Tak, cukup kami takat ni. Yang seorang lagi, pungut batu-batu kecil, pasir-pasir sebagainya, pungut. Lepas tu rasa hati menyampah-nyampah, menyumpah-nyumpah. Apa ni Nabi Allah Daud? So kita buat kerja-kerja bodoh ni. Ini bawa sekadar mana yang ada. Pasir berat mana? Sebab dia nak hidup ringan, hidup senang kan. Jadi buatlah kadar. Sekadar melepaskan batuk di tengah. Yang ni buat ala kadar juga, tapi banyak juga dia dapat, cuma sikit sebab dia rasa beban banyak-banyak, menyusahkan dia. Jadi bila datang jumpa Nabi Allah Daud, Nabi Allah kata pungut lagi sekadar mana yang kamu pungut tak banyak. Dia kata cukuplah wahai Nabi Allah Daud, banyak ni saja yang kami mampu. Nabi Allah kata betul. Dia kata betul, mutamat ni. Baik, ikat kedua-dua guni tersebut, dan lepas ikat buka balik. Bila buka balik, alangkah terkejutnya. Sebab batu yang dipungut tadi bertukar jadi emas. Pasir yang dipungut tadi bertukar jadi emas. Barulah ada motivasi berkeinginan, wahai Nabi Allah Daud, boleh tak kami pungut lagi batu? Nabi Daud kata tak boleh. Yang tadi peluang telah pun tamat. Dia kata kan ada masa panjang lagi. Tak boleh yang tadi saja. Kalau kamu pungut batu pun dia tak akan bertukar jadi emas. Yang ni saja yang kamu dapat. Sekarang Nabi Allah Daud tanya, apa perasaan kamu setelah kamu tak ada berpeluang untuk memungut batu-batu yang sepatutnya kamu pungut banyak tadi? Kedua jawab serentak, kami menyesal. Kami betul-betul menyesal. Nabi Allah kata, itulah jawapan persoalan yang kamu tak boleh jawab semalam. Manusia ini bila buat satu benda, Allah kata bagi buat sungguh-sungguh, tapi akhirnya buat ala kadar. Dan bila tertutupnya pintu Ramadan,
barulah kata menyesal. Bila nampak banyaknya ganjaran ruginya, banyak benda kita boleh buat tapi takat tu je boleh buat, itulah akhirnya penyesalan berlaku. Sebab tu tuan-tuan dan puan, ada lagi kesempatan dalam bulan Ramadan yang masih lagi panjang lagi, ambillah kesempatan yang ada. Sebab Nabi kata idza jaa Ramadan, bila sampai bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, seluruh pintu-pintu syurga akan dibuka untuk orang-orang beriman untuk merebut peluang-peluang yang sedia ada. Jadi sekadar tu, mudah-mudahan dalam tazkirah ringkas kita pada petang ini dapat memberikan kita pengajaran, dapat berikan kita motivasi untuk terus beramal dan merebut kebaikan-kebaikan yang terhidang di hadapan mata. Sekadar tu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.